Pada malam ini kita akan mendengar kisah seorang tabi'in yang bernama Sayyiduna Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in. Beliau mati dibunuh di zaman pemerintahan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dan sebelum beliau dijatuhkan hukuman mati, berlaku dialog yang panjang antara beliau dengan penguasa yang zalim ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiq dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada malam ni kita masuk kepada kisah tabi'in yang lain setelah kita habis cerita tentang seorang tabi'in yang terkenal, Sayyiduna Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang tabi'in yang bernama Sayyiduna Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in. Beliau mati dibunuh di zaman pemerintahan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dan sebelum beliau dijatuhkan hukuman mati, berlaku dialog yang panjang antara beliau dengan penguasa yang zalim ini. Laqad qutila Sa'id bin Jubair wa ma 'ala al-ardi ahadun illa wa huwa muhtajun ila ilmihi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, sesungguhnya telah dibunuh Sa'id bin Jubair, dan ketika dia dibunuh tidak ada seorang pun di atas muka bumi kecuali orang itu berhajat kepada ilmunya, yang mana bukan sebarangan orang alim sangat-sangat, ulama, kibarul fuqaha, tapi Allah Ta'ala uji dia berhadapan dengan penguasa yang zalim dan beliau mati dipancung radhiyallahu ta'ala anhu. Kana fatan wasiqal jismi. Di zaman remajanya, beliau seorang pemuda yang bertubuh sasa. Sadolah gitulah bahasa mudahnya. Muktamilal khalqi, mana orang segi fizikal dia sempurna. Wa kana ila dhalika zakiyal fuadi. Dan di waktu yang sama beliau seorang pemuda yang mempunyai hati naluri yang bersih. Hadal fitnati, cerdik, otaknya cerdik. Fitnah dengan ta. Fatanah cerdik. Kalau dengan ta, fitnah lah. Yang bahasa Arab. Bahasa Arab ni tertukar satu huruf,
Lari makna dia. Fitnah dengan ta. Cerdik. Fatanah, cerdik. Tapi kalau fitnatun, tu dengan mana? Fitnah lah. Haddal fitnati, seorang yang terlalu cerdik. Nazza'an ilal makarimi, orang yang terlalu suka kepada kebaikan. Muta'assiman minal maharimi, yang terlalu menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang Allah haramkan. Walam yakun sawadu launihi wa falfalatu sya'rihi wa habashiyatu aslihi litanala min syakhsiyatil mutamayyiza al-fadhah wa dhalika ala raghmi min hadathati sinnihi. Meskipun beliau berkulit hitam, negro, wa falfalatu sya'rihi, rambutnya kerinting, wa habashiyatu aslihi, berasal daripada Al-Habasyah, Ethiopia. Walaupun begitu rupa parasnya, orang kata senang bahasanya, tak handsome lah kan, kulit hitam, rambut kerinting, bibir tebal. Walaupun begitu, tidak ada, orang kata tidak menjadi halangan untuk beliau dipilih oleh Allah menjadi seorang yang luar biasa hebat. Lebih-lebih lagi bab ketakwaan, keilmuannya. Walaqad adraka al-fata al-habashi aslan anna al-ilma innama huwa tariquhu al-qawim alladhi yusiruhu ila Allah. Pemuda Ethiopia ini mengetahui bahawasanya ilmu itu satu-satunya jalan yang boleh menjadikan seseorang itu dekatkan dirinya kepada Allah. Wa anna tuqa, dan apabila orang tu ada ilmu, dia bertakwa, maka dengan ketakwaan itu sabiluhul mumahadah allati tablughu bihi ilal jannah. Bila kita ada ilmu, kita bertakwa pada Allah, insya-Allah itulah cara jalan untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa shadda alaihima yadayhi kiltaihima, maka Sa'id bin Jubair ini memegang kedua-duanya, iaitulah ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famunzu nu'umati azfarihi, maka semenjak kecil lagi, kana an-nas yarawnahu imma akifan ala kitabihi yata'allam aw saffan fi mihrabihi yata'abbad. Semenjak kecil lagi, orang telah menyaksikan dia daripada kecil lagi, dua je, sama ada menuntut ilmu ataupun berada di dalam masjid beriktikaf. Itulah rutin dia kan. Memang orang hebat luar biasa. Sama ada belajar ataupun ibadat. Belajar ataupun ibadat. Kita ngorok, ngompol. Ngorok, ngompol. Ngencret, tambah tu lagi. Tak tidur, sembang. Tak sembang, tidur. Tak baca WhatsApp, FB. Tak FB, IG. Gitulah. Na'udzubillah bin zalik. Minta Allah ampunkan dosa anak dan dosa kita semua. Amin. Bila saya baca ni, teringat kawan masa kat Syria dulu. Budak negro lah. Negro ni pandai-pandai je. Jangan main otak. Ya Allah, cerdik. Syekh nak cerita masa kita belajar dulu. Dia kata dulu dekat Mahat kita belajar tu lah, Mahat Furqan tu. Diorang hantar student daripada Nigeria. Diorang ni ada dalam 5-6 orang lagi tu. Budak-budak Nigeria ni, masa dihantar ke Syria, kosong, tak tahu apa. Bukan sekadar kosong. Bahkan Syekh nak kata masa dekat Nigeria, diorang dah biasa minum arak dah. Todi ni dah biasa dah. Jadi adalah orang kata ustaz dekat kampung Nigeria tu nak selamatkan budak-budak ni, dia pun carilah orang yang boleh sponsor, bawa belajar dekat Syria dengan izin Allah. Budak-budak Nigeria ni tuan-tuan duduk dekat Mahat setahun aja, hafal Al-Quran 30 juzuk. Setahun aja. Anda dengar kata, ya Allah, hebatnya. Kalau Allah nak bagi, Allah tak nak bagi. Berubah betul lah budak ni. Dan tempoh setahun. Tapi negro ni memang cekap tau. Anda tengok masa belajar dulu, dia orang mula datang, dia tak kerti, dia cakap bahasa dia lah. Kita pun tak tahu cakap apa benda kan. Tapi sekejap, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, memang dia orang ni terror. Pasal dia orang ni jenis
berani mencuba. Dia macam cakap aja. Kita Melayu kan jenis malu. Kang salah, kang orang gelakkan aku, kang salah nahu, kang baris atas depan bawah. Macam-macam lah kita Melayu ni. Sebab tu Melayu ni antara lembab di dunia lah. Taklah. Okey, Melayu ni bagus Melayu ni sebenarnya. Tapi nak bagi tahu negro. Jadi ada seorang kawan Ana tu. Nama dia Jibril, malaikat terus. Dia ni kalau ke asrama aku tengok dia dua je. Tak mengulang, tak membaca tidur. Tak tidur baca. Dia tak ada nak main macam budak lain. Dia kan ke asrama gitu kan. Ada katil-katil. Nak perhati je katil dia. Dia duduk atas katil dia buka kitab. Dia tengok je kitab. Lama tu dia tidur. Tidur tu kitab atas muka. Boom. Oh lama. Tidur je. Lepas tu bila kalau kita bangkit, kita tengok dia bangkit, kitab lagi. Tak main. Makan-makan lah. Kalau budak lain main kitab. Ish, kata budak ni. Tapi itulah dengar-dengar masa tu dia dah tahun 6, dia tahun 5. Lagi setahun dia habis. Sekali tak ada. Mana pergi budak Jibril ni? Tanya kau mana. Dah tak ada dah. Apa hal? Orang kata wallahualam lah. Orang kata wayar putus tuan-tuan. Dia dengan sebab kuat sangat study. Dia tak macam budak lain. Study. Putus wayar dia. Wallahualam tak dan habis belajar. Tapi cerdik luar biasa. Ingatan luar biasa. Okey. Famunzu nu'amat asfarihi. Maka sejak kecil lagi orang kampung dah memerhatikan Sa'id bin Jubair ini seorang budak yang sama ada akifan fi kitabih yata'allam, sama ada dalam keadaan menuntut ilmu, awsafan fi mihrabih yata'abad, ataupun berada di saf hadapan di masjidnya beribadat. Zalikum huwa ra'iatul muslimin fi asrihi. Itulah orang kata tokoh yang terhebat di zaman ketika itu, zaman kerajaan Islam Bani Umayyah. Beliau ialah Sayyiduna Sa'id bin Jubairin radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id bin Jubair bukan Mak Sa'id Mak Sa'id orang lain. Ni Sa'id bin Jubair. Akhadha al-fata Sa'id bin Jubair ilma an ta'ifatin min jillati sahabati. Beliau Sa'id bin Al-Jubair menuntut ilmu daripada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maknanya sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang veteran. Antara tok guru dia siapa? Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Adi bin Hatim At-Ta'im. Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Sayyidina Abdullah bin Umar. Wa sayyidatina ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Padu lah. Kan? Yang dia jumpa ni bukan sembarangan. Kibarus sahabati, sahabat veteran. Orang kalau dah pernah menuntut ilmu dengan para sahabat Nabi yang veteran, munasabah lah dia mati kena pancung dengan sebab ketegasan dia, dengan sebab ilmunya, dengan sebab keberanian dia. Sebab dia dah jumpa orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang bagi mereka dalam hidup ni tak ada apa-apa kecuali mendapatkan keredaan Allah. Tak tersangkut langsung. Dunia ni langsung tak melekat dalam hati diorang. Baidah anna ustazahul akbar. Kita sebut tadi para sahabat yang hebat-hebat. Abu Sa'id Al-Khudri, Adi bin Hatim At-Ta'i, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah. Semua tu hebat-hebat. Tapi rupa-rupanya dia ada seorang guru yang paling hebat. Guru segala guru ketika itu. Siapa dia? Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan gelaran Habru Ummati Muhammad. Dakwat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima Sa'id bin Jubair Abdullah bin Abbas luzuma dhilli sahibihi. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu mulazamah, mana sentiasa dengan tok guru dia ni Abdullah bin Abbas. Fa akhadha anhu al-Qur'ana wa tafsirahu. Dia belajar dengan tok guru dia ni Al-Quran dan tafsir, wal hadith wa gharibahu. Ilmu hadis dan juga gharibul hadis. Gharibul hadis
perkataan-perkataan yang pelik dalam hadis Nabi SAW. Wa tafaqaha ala yadayhi fid din. Abdullah bin Abbas, kita dah pernah cerita dah kat surau ni, dah tamat dah kitab tu. Sayyidina Abdullah bin Abbas dekat rumah dia, hari-hari orang akan beratur di luar rumah dia nak tanya soalan setiap hari. Bukan beratur nak dapat bantuan beras tuan-tuan, nak tanya soalan. Dia akan buat contoh daripada start tanya soalan lepas subuh. Contoh, kita bola pukul 6. Daripada pukul 6 sampai pukul 7, soalan berkaitan dengan Al-Quran. Siapa nak tanya pasal Al-Quran, silakan masuk. Nanti ada jaga, ada bodyguard unit amal yang jaga depan rumah Abdullah bin Abbas. Ini soalan apa? Tafsir Quran. Masuk. Quran. Masuk. Contoh, sampai habis pukul 7. Okey. 7, 8. Soalan berkaitan dengan akidah. Siapa nak tanya pasal akidah, masuk. Penuh dalam ni. Ruang tamu Abdullah bin Abbas. Semua soalan pasal akidah berlaku. Dah habis akidah. Contoh, 8, 9, fiqah. Siapa ada soalan fiqah, masuk. Lagi ramai masuk. Penuh. Semua tanya fiqah berlaku. Kan? Habis fiqah, Tok Guru nak rehat. Kan? Semai duha dulu. Contohlah. Lepas tu sambung balik. 11 sampai pukul 12. Siapa yang nak tanya tentang lurah, bahasa, masuk. Penuh pula rumah dia. Begitulah sampai ke malam. Tiap hari macam tu. Macam hospital lah senang cerita. Kan? Macam orang sakit kan. Ni sakit jantung, ni sakit kecil manis, ni darah tinggi, ni TB, tak apa lagi semua. Tapi doktor seorang aja. Doktornya seorang. Siapa dia? Abdullah bin Abbas, habru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dakwat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah Saudi ni bongok tuan-tuan. Kerajaan Saudi ni bongok. Tuan-tuan tahu dekat mana kubur Abdullah bin Abbas? Siapa tahu? Semua tak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi kan. Nak kata apa, tak nak marah pun tak boleh kan. Mula sabarlah, kita Melayu tak tahu. Nanti orang kata dekat Bakit. Tak. Abdullah bin Abbas meninggal dunia dekat Taif. Tuan-tuan pergi kat masjid Taif tu kan, masjid Abdullah bin Abbas. Kubur dia ditutup. Ada tembok tinggi. Nak tengok kubur dia kena melompat-lompat. Itu pun kalau nampak. Biasa tak nampak. Sampai disuruh kubur Abdullah bin Abbas ni. Aku pun tak faham apalah masalah mental Saudi ni. Padahal tu, ya Allah, orang paling alim di kalangan umat Nabi SAW. Sebab tu kubur tu biarlah orang nampak kan. Untuk orang dapat semangat, belajar. Kalau budak-budak pun nak belajar, bapak dia bawa, kau tengok ni. Kau tengok ni, sepupu Nabi ni. Inilah orang paling alim. Habru ummati Muhammad. Kau kena belajar rajin macam dia. Bagi motivasi kan. Dia tak bagi. Bagi dia tu sebut bid'ah. Sokong Israel tak bid'ah. Okey tuan-tuan semua. Wa tafaqaha ala yadayhi fid din. Lalu Sa'id bin Al-Jubair mengambil peluang untuk bertalaqi, belajar dengan Abdullah bin Abbas, belajar agama, wa ta'allama minhu ta'wil, belajar ilmu tafsir Al-Quran, wa darasa alaihi lughah, belajar tentang lughah bahasa Arab. Fatamakkana minha a'zama tamakkuni. Lalu Sa'id bin Al-Jubair menguasai segala ilmu-ilmu yang dia pelajari daripada tok guru dia. Hatta ghada wa ma ala zahril ardi ahadun min ahli zamanihi illa wa huwa muhtajun ila ilmihi. Kata Ahmad bin Hanbal tadi kan, Imam Ahmad bin Hanbal kata, sehinggalah tidak ada seorang pun manusia ketika itu, di zaman Sa'id bin Jubair, mana bila sahabat semua dah meninggal dunia, dia masih hidup, tak ada seorang pun ketika itu kecuali berhajat kepada ilmu Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma tawafa fi diyaril muslimina bahthan 'anil ma'rifati ma sya'a an yutawifa. Lepas habis dia belajar di Madinah, dia tak puas hati, dia nak sambung lagi pengajian dia, nak mencari ilmu lagi.
dia pun pergi ke negara-negara umat Islam yang dirasakan di sana ada orang-orang yang alim. Falamma iktamala lahu ma arada min al-ilmi ittakhadha al-Kufata daran lahu wa muqaman. Setelah beberapa tahun beliau menuntut ilmu, akhirnya Sa'id bin Jubair membuat keputusan untuk tinggal di Kufah, Iraq. Wa ghada li ahliha mu'alliman wa imaman, dan di sanalah beliau menjadi tok guru terbesar di Kufah dan juga imam di sana. Kana ya'ummun nasa fi Ramadan fayaqra'u lailatan bi qira'ati Abdullah bin Mas'ud. Di dalam bulan Ramadan beliau menjadi imam. Sebab tu kita kalau kat Malaysia ni susah tau nak cari seorang tokoh ilmuwan, ilmu pun power, di waktu yang sama dia jadi imam tarawih. Jarang ada. Kita tak mampu kan. Setengah ustaz tu dia hanya ngajar, tapi imam tarawih tak boleh bagi orang lain, aku tak kerti. Macam akulah contohnya. Dan imam tarawih tu pula dia pun tak boleh ngajar, dia boleh imam tarawih je. Contoh macam tu juga. Tapi benda macam ni, dialah tok guru, dialah tok imam tarawih. Itu biasa. Kalau dekat negara Arab itu biasa, dekat Syria biasa, dekat Mesir biasa. Kita tak mampu, kan? Kita tak mampu. Maka kadang-kadang dia kata Sa'id bin Jubair bila menjadi imam tarawih, dia akan membaca dengan qiraah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Macam mana qiraah Abdullah bin Mas'ud, anda tak tahu. Kan? Kita tak belajar bab qiraat panjang-panjang lebar. Wa ukhra bi qiraati Zaid bin Thabit. Dan kadang-kadang dia akan baca dengan bacaan qiraat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Tapi kebanyakan yang anda tahulah, kebanyakan ulama-ulama Asy-Syam mereka akan ambil qiraat sanad tu bersambung-sambung sehingga sampai dekat dua sahabat ni lah, Abdullah bin Mas'ud dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Seorang lagi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab yang Nabi suka dengan bacaan dia. Wa thalithatan bi qiraati ghairihi wa hakadha. Jadi itulah, kalau dia jadi imam, dia akan baca dengan qiraat yang dibaca oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Wa kana idza shalla munfaridan farubbama qara'a al-Qur'ana kullahu fi salatin wahidatin. Ya Allah. Kalau dia sembahyang seorang-seorang, dia akan baca Al-Quran sampai khatam dengan hanya 2 rakaat qiyamul lail. 2 rakaat qiyamul lail, khatam Al-Quran. Allah. Kalau kita meninggal dunia, tuan-tuan semua, wajibul gunnah meninggal dunia, kan? Bayangkan, mana 1 rakaat 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Ya Allah, orang apa macam ni? Habis itulah, orang hebat macam ni Allah uji pun hebat juga. Lepas tu bila kita kenang-kenang, munasabahlah kita ni tak diuji sebab kita hampir, tuan-tuan, kan? Kita sembahyang pun bila kita tengok orang-orang soleh macam ni, kan, memang kita tak ada harapan besok dekat hari akhirat kecuali rahmat Allah, kan? Tak payahlah berangan nak ditimbang amalan kita tu, tak ada. Tak ada harga ni nisbah kita dengan orang-orang dulu ni. Bayangkan satu malam khatam Al-Quran 2 rakaat. Allah. Wa kana idza marra biqaulihi azza wa jalla. Dan kadang-kadang orang dengar dia sembahyang seorang-seorang, bila dibaca satu ayat daripada surah Al-Ghafir, Allah berfirman, fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Orang akan dengar diulang ayat ni, diulang banyak kali. Apa maknanya? Fasawfa ya'lamun, satu hari nanti mereka akan mengetahui, idhil aghlalu fi a'naqihim, ketika mana belenggu-belenggu besi diikat dekat tengkuk leher-leher mereka. Wassalasil, begitu juga rantai-rantai besi api neraka. Yushabun, ditarik.
Besok kat padang mahsyar, ketika manusia dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, Allah Taala akan suruh para malaikat menarik kawah api neraka Jahannam. Digambarkannya kalau tengok dalam kitab Tazkiratun lil Imam Al-Qurtubi, Tazkiratul Mauta lil Imam Al-Qurtubi. Dia kata neraka ni seperti kawah. Kawah yang kita masak kenduri kahwin tu. Kawah tu besar mana wallahu alam, akan ditarik dengan rantai besi sebanyak 70,000 rantai besi. Keliling kawah tu ada 70,000 rantai besi ditarik. Dan setiap satu rantai besi ditarik oleh 70,000 malaikat. Ya Allah. Kau bayang besar mana neraka tu. Sebab itulah bila Allah Ta'ala kata dekat neraka, Allah kata apa? Allah kata apa, mana ustaz itu? Apa dalam ayat kata? Allah, macam mana aku boleh lupa ni? Halim jazakallahu khairan. Halim talati fatakulu wa hal min mazid. Allah Ta'ala tanya dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Wahai neraka Jahannam, dah penuh ke belum? Kau dah penuh ke belum? Jawapan api neraka, wa hal min mazid. Ada tambahan lagi ke ya Allah? Maknanya banyak kosong lagi. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Amin. Fil hamim, di dalam api neraka. Summa fin nari yusjarun. Kemudian dalam api neraka mereka dipanaskan, ditarik. Macam mana suasana mengerikan, dahsyat dekat hari kiamat itu. Ya Allah. Kan? Dia kena macam ni. Yang selamat hanya beberapa orang je lah yang selamat dekat padang mahsyar kan. Para nabi, para rasul, para sahabat, para alim ulama, orang yang ikhlas, syuhada yang gugur syahid. Sehingga ada seorang ulama di Mesir bernama Syekh Ma'sarawi. Dia kata apa? Syekh Ma'sarawi ketua ulama Al-Quran negara Mesir, macam Syekh Quraim tu. Ya, Syekh Ma'sarawi ni kalau musabaqah Al-Quran biasa dia datang Malaysia lah, jadi wakil Mesir untuk jadi hakim. Dan dia pernah kata semenjak 40 tahun dia tak pernah tengok Al-Quran. Sejak 40 tahun dia tak pernah buka Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya Quran dalam kepala dia tuan-tuan. Sejak 40 tahun dia tak pernah baca Al-Quran dengan melihat. Allahu Akbar. Padunya. Anda pernah tengok anak murid di Tasmek. Masa tu kebetulan dia datang Malaysia. Lepas tu Inggeris jemput datang dekat office dia orang. Lepas tu dia orang kata, Ustaz, datang Ustaz, jumpa ni Syekh Ma'sarawi. Anda pergilah. Kebetulan ada seorang guru Al-Quran daripada Mesir. Dia buat kelas Al-Quran dekat Inggeris tu. Jadi dia tahu tu guru datang. Oh, panjat apa yang dia petik tadi. Sikit Jadi masa tu guru datang, anda tengoklah di Tasmek tu. Syekh Ma'sarawi ni dia letih, dia gini macam tidur. Jadi anak murid dia duk baca. Kalau salah je, dia tak terus begini. Gitu. Kalau anak murid siap baca, gitu. Kan benda tu dah. Anak tanya anak murid dia, berapa lama kau belajar dengan Syekh ni? Dia kata, aku belajar tak lama, 3 tahun je. 3 tahun tu, ustaz ni, dia orang Mesir, duduk kampung jauh. Daripada kampung, dia nak ke Kahirah, nak jumpa Syekh Ma'sarawi tu 300 km dia kata. Dia akan datang seminggu sekali, dia duduk dekat Mesir dalam seminggu, dia baca Quran, bergejam-gejam dengan Syekh. Sampai habis, dia balik kampung dia. Lepas tu, minggu depan datang lagi. Baca berjam-jam. Sampai habis, balik. Datang lagi. Dan dia kata, Syekh sayang dekat aku. Sebab apa? Sebab aku jauh. Aku orang kampung. Ulu. Muka pun tak handsome. Kan? Maknanya gitu. Tapi, Syekh sayang dekat aku. Sebab dia tahu kesungguhan aku. Bila start tasmiyah Quran, sebelum subuh. Ambil kau. Sebelum subuh. Okey, tuan-tuan semua. Jadi, apa kata Syekh Ma'sarawi bila dia lihat apa yang berlaku dekat Palestin pada hari ini? Dia kata, aku melihat
syurga-syurga dipenuhi dengan orang-orang Palestin. Dia kata macam tu. Orang Palestin berpusu-pusu memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sampai macam tu dia kata. Subhanallah. Harap-harap adalah tempat untuk kita juga, insya-Allah. Amin. Entahlah, insya-Allah ada. Amin. Jadi bila Sa'id bin Jubair, kita baca sikit sampai waktu iqamah habis, kita berhenti أو مر بنحوها من آية الوعيد اقشعر جلده وتصدع فؤاده وهمت عيناه ثم لا يزال يبدأ فيها ويعيد حتى يوشك أن يقضي نحبه. Dia akan ulang ayat ni. Orang akan dengar dia ulang. Satu rakaat, dia ulang. Kan? Orang akan tengok. Kalau orang dengar dia baca tu, macam jantung dia nak pecah. Teresak-resak. Menangis. Lepas tu bila orang tengok dia semayang baca ayat tu, orang kata ni kalau dia biar mati Syekh ni. Boleh mati dia ni. Cara dia menghayati ayat tu, macam dia pula yang kena masuk neraka. Kan? Bila orang tengok, ini kalau dia boleh mati ni. Macam anak kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kan? Anak Umar bin Abdul Aziz pun sama juga. Walaupun bapa dia khalifah, tapi dia terlalu wara', malam-malam bangkit qiyamul lail. Sepupu dia cerita, sepupu kepada anak Umar bin Abdul Aziz. Satu malam aku qiyamul lail dengan anak Umar Abdul Aziz. Dia ulang satu ayat kan. Afara'aitum ma tamatta'un. Ayat berkenaan orang yang di atas dunia dikurniakan nikmat yang banyak, kemudian dia akan dihisap di hadapan Allah. Dibaca. Sepupu dia tidur ni terjaga. Berapa kali dia ulang ayat ni? Dah nak macam mati dah. Dia kata ni kalau aku tak tegur ni mati budak ni kejap. Kan? Dia pun buat-buat terjaga tidur. Dia macam tu. Jadi bila sepupu dia dengar ada orang tahu dia qiyamul lail, dia pun Allahu Akbar. Dia pun rukuk. Nak cepatkan habis sembahyang sebab apa? Tak nak orang tahu dia sembahyang qiyamul lail. Kalau kita orang nampak ke? Elok agak buat live ni. Kan? Nauzubillah. Jahannam. وقد دأب على شد رحاله إلى بيت الحرام كل عام مرتين. Setiap tahun dia akan pergi ke Makkah sebanyak 2 kali. Marratan fi Rajab muhriman bi umratin. Kali yang pertama dia akan pergi pada bulan Rajab untuk buat umrah. Wa ukhra fi Dzulqa'dah muhriman bi hajjin. Dan tahun sekali lagi, dan tahun yang sama pada bulan Dzulqa'dah untuk buat haji. Baru ni ada orang jemput dekat Sabak Bernam. Padu. Aku ingat Sabak Bernam masjid tepi highway je. Dia kata, Ustaz sikit lagi Ustaz pergi hujung. Ustaz jumpa sungai. Ustaz berenang sampai Perak. Bapak jauh tuan-tuan. Jalan gelap gelita. Jumpa seorang ustaz tu. Badan smart. Taklah, bukanlah sado. Tapi nampak macam, yelah smart lah. Muka pun smart. Tak pakai spek. Gigi cantik. Nampaklah muka tu berkedut lah. Tapi berapa umur ustaz ni? Tanya, Ustaz umur berapa Ustaz? Saya baru 81. 81. Steady kau badan. Memang smart. Dia kata pun. Silap tak selfie tu kata. Dia kata Ana pergi haji Ustaz tahun 60-an dia kata. Masa tawaf dekat Kaabah, tanah Kaabah tu tak ada simen, tak ada apa, batu kerikil lagi. Kalau hujan turun berbecak dia kata. Oh macam tu kan. Lama gila. Lepas tu kalau nak pergi Madinah, naik bas tapi tak ada jalan raya. Jalan raya tak ada. Lalu padang pasir ikut dan dia. Kan? Lalu ke padang pasir, nanti datang ribut pasir. Macam yang dia kata kat Ana. Macam biasa ustaz buat suara tu. Wah, macam tu lah ustaz dia kata kan. Dia kata tengah bawa bas, datang rebut padang pasir, tak nampak jalan. Berhentilah tepi jalan. Tunggu dia. Nanti driver pun tengok, ya kot jalan ni. Kedah. Oh, 2 hari baru sampai Madinah dia kata. Itu tak campur kena pau dengan penyamun tarbus dia kata. Macam-macam. Jadi tahun 60-an pergi haji. Hebat.
Mana tanya, tambang berapa naik kapal laut masa tu Ustaz? RM1,000. Ya Ustaz dia RM1,000 masa tu. Boleh lah dia kata. Duit belanja Ustaz buat berapa sebulan kat Mekah? RM100. RM100 belanja kat Mekah. Nak bagi tahu powernya duit kita kan. Dulu once upon a time. Sekarang kau jangan cakap buat sakit hati aku je. La ilaha illallah. Okey. Sikit lagi. Jadi Sa'id bin Jubair setiap tahun dia akan pergi Mekah 2 kali, Rajab buat umrah, Zulqa'dah buat haji. وقد كان طلاب العلم وشدات الخير والبر والنسي يتوافدون على الكوفة لينهالوا من مناهل سعيد بن جبير الثرة العذبة. Dan orang zaman tu menuju ke Kufah semata-mata nak cari Sa'id bin Jubair untuk menuntut ilmu dengan tuan guru hebatnya. Satu hari dia kata, ada orang tanya, Yas'alhu anil khasyati mahiyah. Wahai tuan guru, saya nak tanya soalan. Apa dia? Apakah maksud khasyatullah? Takut pada Allah tu bagaimana mafhum pengertiannya? Maka jawab Sa'id bin Jubair, al-khasyatu, takut Allah itu apa dia? An takhshallaha azza wa jalla hatta tahula khasyatuhu bainaka wa baina ma'asika. Sehingga rasa ketakuan itu menyebabkan dia menyekat engkau daripada melakukan maksiat kepada Allah. Itulah khasyatullah. Bila kita kata takut pada Allah, bila takut pada Allah, automatik kau takkan buat maksiat. Bila kau tak buat maksiat, itulah makna khasyatullah, taqwallah. Siapa yang ajar dia ni? Kalau bukan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita pelik negara kita. Khasyatullah tu dia bukan takut Allah, dia takut orang takbir. Nak buat sangat program Viva Palestine kan, kecoh baru ni bila semalam kemarin buat dekat dataran Merdeka tu demonstrasi untuk Palestin. Tuan-tuan dilarang bertakbir. Kepala otak kau berjambul. Gila apa? Aku tak faham. Zionis apa kau ni? Dia tak bagi takbir, kau tahu tak? Sebab apa? Nak jaga sensitivity. Ada non-Muslim lah apa. Bongok betul lah kau ni. Apa hal kau ni? Nabi SAW dengan para sahabat, kalau pergi perang memang confirm bertakbir. Dia kata tak boleh, nak jaga sensitif. Lepas tu tak dibenarkan bawa bendera kecuali bendera Palestin aja. Bendera Hamas tak boleh. Bendera Al-Qassam tak boleh. Nak angkat spanduk muka mangkuk ayun Bunyamin Netanyahu pun tak boleh. Nak jaga sensitivity. Nanti Bunyamin Netanyahu kecil hati. Aku kata penganjur ni ketum apa? Kan? Teruk aku tak faham apa benda. Apa masalah diorang ni? Pelik kan? Apa benda dia? Apa masalah diorang ni? Sampai nak Allahu Akbar pun tak boleh nak sebut. Allahu Akbar. Ini kat parlimen ke semalam kan? Tak boleh sebut kafir. Kafir tak boleh sebut. Yahudi tak boleh sebut. Zionis pun tak boleh sebut. Sensitif. Aku tak tahu jadi apa, tak tahu. Jadi rojak pas sembuh dah kita ni tuan-tuan. Orang kafir pun tak benarkan kita panggil dia kafir. Sensitif. Nak panggil apa? Poka. Panggil apa ni? Tokoyaki. Nanti surah Al-Kafirun pun tak boleh sebut surah Al-Kafirun, sensitif. Tuko surah non-Muslim. Kan lembut sikit bunyi tu kan. Kita di akhir zaman ni macam-macam. Jadi apa kata Sa'id bin Jubair, khasyatullah, takut pada Allah itu, bila mana rasa ketakutan kepada Allah itu menyekat engkau daripada buat maksiat, itu baru panggil khasyatullah. Ada seorang lagi tanya, wa yas'alu ani zikri ma huwa. Zikir tu apa pula? Az-zikru huwa ta'atullahi azza wa jalla wa ala. Faman aqbala ala Allahi ata'ahu faqad zakarahu wa man a'rada anhu wa lam yuti'hu falaysa bidhakirin walau bata lailahu yusabbi wa yatlu. Okey, last kali dia kata apa? Orang tanya zikir tu makna apa? Zikrullah ni dia kata mentaati Allah. Kejap lagi sembahyang isyak. Kita dalam sembahyang tu zikrullah ni. Dalam majlis ilmu ni duduk saja tapi kita ingat Allah. Zikrullah.
Faman aqbala ala ta'atillahi wa ata'ahu, sesiapa dalam keadaan beribadat pada Allah, mentaati Allah, maka dia dikategorikan zikrullah. Tak syarat kau pegang tasbih, tak syarat. Tetapi waman a'rada anhu, barang siapa yang berpaling daripada mengingati Allah dan tidak mentaati Allah, falaisa bidzakirin, bukanlah dikategorikan orang yang berzikir mengingati Allah walaupun tangannya pegang tasbih. Kan? Tangan pegang tasbih ni, tapi mulut ngumpat. Oh, memang mangkuk dia tuan-tuan. Oh, pegang tasbih. Arab biasa macam tu tuan-tuan. Arab kat Saudi tu biasa. Tangan tasbih, tapi mata tengok awet. Wah, itu biasa. Itu bukan zikrullah. Itu tak tahu nak kata apa ya. Okey tuan-tuan semua, kita berhenti dulu kat situ. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Sambungan kisah Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala. Okey, last. Ana tadi nak bawa tabung dalam kereta, tabung musim care, tapi hujan lebat. Jadi pakai tabung tu je lah ya. Tuan-tuan bersedia maklum apa yang berlaku dekat Gaza, Palestin pada hari ini. Muslim Care dah hantar 500,000 juta dan kami sedang mengumpul lagi kerjasama Muslim Care dengan PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dengan NGO Ummah Ustaz Wadi Anwar dan beberapa lagi. Kami tengah mengumpul sebanyak 3 juta untuk kami hantar ke dalam Gaza, ke Palestin. Sekarang ada 3 orang wakil Muslim Care dekat Mesir tengah tunggu kebenaran masuk ke Gaza. Walaupun kita tahu yang dah lepas 20 lori baru. Yang beratur ni ribuan lori. Atau aku kata Arab ni celaka. Kan? Dia tak bagi, dia tak lepas. Apalah masalah orang Arab, pemimpin negara Arab, apalah masalah diorang ni kan. Punya takut ke Israel. Punya taat ke Israel. Punya nak jadi hamba kepada Israel. Tak ada maruah sungguh diorang ni. Kan? Padahal tu, kau dengan Gaza tu border je. Kau boleh masuk, boleh hantar. Tapi takut. Lepaskan 20 aja, beratus lagi lori beratur ni nak masuk giliran. Lepas tu India pula sibuk. Dia kata pastikan semua lori-lori yang masuk tak bawa senjata ke Gaza. Orang kafir boleh sibuk tu tak. Negara Arab diam tak kata apa. La haula wala quwwata illa billah. Jadi 3 orang wakil kami ada dekat sana sekarang. Setiausaha Muslim Care dengan Timbalan Presiden Muslim Care dengan seorang bekas wartawan Metro. Dan wakil Muslim Care yang rasmi dekat Gaza. Alhamdulillah masih selamat lagi, nama Abu Aish. Dia dulu dekat Malaysia buat PhD, balik duduk kat sana. Alhamdulillah lah, tiap-tiap malam dia akan hantar maklumat terkini di Gaza apa yang berlaku. Dan tuan-tuan pun dah tahulah kan, bab kehancuran ni tak payah cerita lah. Sebab Bani Israel terkenal dengan perangai dia macam tu. Terkenal perangai dia, suka merosak, menjahanamkan. Itulah kerja diorang ya. Quran pun sebut dalam surah Al-Isra kan, wa'alau watabiru tatbira kan. Diorang kalau diorang hancur, dia hancurkan sungguh. Itu perangai Bani Israel. Sebab tu diorang ni tuan-tuan, media masih cakap lah bunuh kanak-kanak, orang tua, perempuan. Dia tak heran. Sebab apa? Sebab moyang diorang dulu pernah bunuh satu hari 33 orang Nabi. Diorang kumpul 33 orang Nabi dalam satu kemah, dia bunuh ramai-ramai. Bunuh bodoh macam tu je. Nabi kau, bukannya Tok Imam dia bunuh tu. Bukan Tok Siak. Nabi tu dia bunuh. Jadi Allah Ta'ala, adalah nanti Allah Ta'ala buat. Kita tengok kehancuran teruk di Gaza tu tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala dah janji. Wa in udtum udna. Aku akan buat dekat kau. Kau tunggu je masa. Tunggu. Bila Allah Ta'ala buat dekat engkau nanti, oh, la hawla wa la quwwata illa billah. Okey tuan-tuan, itulah sebagai sedikit kongsian. Jadi tabung ni untuk Palestin ke? Okay, untuk Palestin malam ni. Saya nak bantu. Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-ardi wa hum 'ala 'aduwwihim qahirin. Qalu aina hum ya Rasulullah? Qala hum fi Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis. Nabi kata akan ada satu kumpulan di kalangan umatku. Nabi tak kata satu negara tau. Nabi tak kata satu kerajaan. Nabi kata Taifah ni kumpulan lah. Akan ada satu kumpulan di kalangan umatku yang Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka. Dan mereka takkan dikalahkan oleh musuh mereka sampai bila-bila. Musuh takkan boleh kalahkan mereka. Sekalipun orang tak peduli pada mereka. Macam Gaza tu kan. Jadi kepung keliling kelalang. Semua negara Arab buat bodoh belaka. Nabi kata mereka tidak akan dimudaratkan.
Maka para sahabat tanya, ainahum ya Rasulullah? Di manakah mereka ya Rasulullah? Nabi kata, hum fi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis, wa fi aknafi Baitul Maqdis, dan berada di sekeliling Baitul Maqdis. Ya tuan-tuan, itu janji Nabi SAW. Maka kita yang berada jauh ni, doakan, bagi sumbangan derma, sebab Nabi kata, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan kelengkapan bagi orang yang berjihad, sesungguhnya dia berjihad juga. Ada sekali tu, ni last call lah. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, di WhatsApp kan lah. Pagi, Ustaz, ada ni sikit saya bagi zakat ya Ustaz untuk Palestin. Dia bagi berapa? 25,000. Takbir, 25,000 bang. Lepas tu hari yang sama, sebelum masa, dia WhatsApp lagi, Ustaz, ada lagi sikit zakat. Berapa? 25,000 lagi. Dia seorang hari tu 50,000. Ya Allah kan. Jadi malam ni insyaAllah dapat 50,000. Amin. Amin loh. Amin, biarlah confident sikit. Kan? Surah ni kan terkenal dengan kemurahannya. Surah ni jangan main-main, surah Ar-Rahmah ni. Oh, dia punya sejarah jangan main-main. Kan? Surah ni memang terbaik lah. Kan? Kita kan ada sejarah lama dengan surah ni sejak zaman Majapahit lagi. Kan? Hebat, surah ni memang hebat. Semoga Allah berkati ahli karya surah Ar-Rahman insya-Allah. Amin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.